Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi untuk kelas hari ini bersama dengan saya, Cikgu Fariza. Kali ini Cikgu akan bawakan tentang tajuk simbol dan logo. Kepada yang baru pertama kali sampai ke channel Cikgu ini, jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng. Kita akan lihat dulu apakah standard pembelajaran. Yang pertama menjelaskan definisi simbol dan logo. Yang kedua menyatakan jenis simbol dan logo dengan merujuk kepada alam semula jadi dan juga objek buatan manusia. Dan yang ketiga menjelaskan ciri-ciri simbol dan logo. Apakah yang dimaksudkan dengan simbol dan logo? Kita akan lihat dulu apakah definisi untuk simbol. Simbol merupakan satu reka bentuk grafik yang diringkaskan daripada imej figura manusia, haiwan, alam dan benda. Simbol ini dihasilkan melalui gabungan unsur-unsur grafik yang menjadi representasi kepada sesuatu. Simbol juga bertujuan untuk memudahkan pengguna memahami sesuatu tanpa menggunakan perkataan ataupun teks penerangan. Maksudnya di sini, sebarang imej sama ada figura manusia, haiwan ataupun alam benda, direngkaskan ataupun dipermudahkan bentuknya. Seterusnya kita akan lihat definisi logo. Perkataan logo ini diambil daripada perkataan Yunani iaitu logotype yang bermaksud cetakan perkataan. Logo ialah lambang atau tanda bagi sesebuah perniagaan, kelab ataupun agensi. Ia juga untuk tujuan aktiviti tertentu seperti sukan dan rekreasi. Bermaksud dekat sini, logo tu dia mewakili sesebuah perniagaan, lambang sesebuah perniagaan. Seterusnya, logo merujuk kepada seni huruf atau gabungan huruf dan simbol yang mewakili sesuatu jenama. Maksudnya di sini, logo bukan setakat lambang tetapi ia juga ada huruf. Sama ada dalam bentuk huruf semata-mata ataupun gabungan huruf dan lambang. Seterusnya kita akan lihat jenis-jenis simbol. Seperti yang cikgu telah jelaskan sebelum ini, jenis-jenis simbol dapat dihasilkan dengan merujuk kepada alam semula jadi dan juga objek buatan manusia. Di sini cikgu senaraikan beberapa contoh. Yang pertama sekali adalah simbol daripada alam semula jadi. Cikgu datangkan dekat sini 3 contoh. Kalau kamu tengok contoh-contoh yang cikgu senaraikan dekat sini, kebanyakan simbol-simbol ini kita boleh dapat ataupun boleh lihat di tepi jalan raya. Simbol yang pertama itu simbol figura manusia. Apa maksud simbol yang pertama tu? Betul. Maksudnya kanak-kanak sekolah melintas. Simbol yang kedua membawa maksud kepada haiwan ataupun binatang liar melintas. Dan simbol yang ketiga adalah simbol yang menunjukkan kawasan tanah runtuh. Seterusnya kita akan lihat simbol daripada objek buatan manusia. Yang pertama tu kita tengok imej yang terdapat dekat sini iaitu seperti pam di stesen minyak. Yang kedua tu adalah simbol untuk lebuh raya. Dan yang ketiga adalah simbol untuk kedai makan. Kamu lihat dekat sana ada sudu, garpu dengan pinggan. Sebelum ni kita dah lihat jenis-jenis
simbol. Okey, sekarang kita akan lihat pula jenis-jenis logo. Sama juga seperti simbol. Okey, logo juga dapat dibagi kepada dua jenis, iaitu logo daripada alam semula jadi dan juga logo daripada objek buatan manusia. Okey, kita lihat dulu yang pertama, logo daripada alam semula jadi. Okey, contoh yang pertama cikgu bawakan dekat sini adalah logo untuk syarikat ataupun untuk bank. Okey, Maybank dia menggunakan lambang harimau. Okey, yang kedua adalah daripada syarikat air Syabas. Okey, dia menggunakan lambang titisan air. Yang ketiga adalah logo untuk Bank Negara Malaysia. Okey, dia menggunakan lambang haiwan dekat sana iaitu kijang. Dan yang terakhir adalah logo untuk syarikat Ayam Mas. Okey, kalau kita lihat kat sini, okey, syarikat ini menggunakan lambang ataupun imej seekor ayam. Okey, seterusnya kita akan lihat logo daripada objek buatan manusia. Okey, yang pertama sekali syarikat Adabi. Okey, dia menggunakan lambang ataupun imej rumah ataupun istana zaman dahulu. Okey, yang kedua tu dia menggunakan syarikat Tenaga Nasional Berhad, gunakan lambang ataupun imej mentor. Okey, yang ketiga adalah logo untuk syarikat Malaysia Airlines. Okey, dia menggunakan lambang wow bulan. Okey, dan yang terakhir tu adalah logo untuk Persatuan Badminton Malaysia yang menggunakan gambar bulu tangkis. Berdasarkan contoh-contoh yang cikgu bagi dekat sini, okey, kamu boleh lihat, okey, untuk logo ni dia ada perbezaan daripada simbol tadi. Okey, kalau kita tengok simbol tadi dia hanya ada imej semata-mata, tetapi di dalam logo ini dia bukan setakat imej, tapi dia tambah lagi dengan huruf ataupun perkataan. Okey, jadi dia gabungkan antara imej ataupun simbol dengan perkataan untuk membentuk sesuatu logo. Sebelum mencipta sesebuah karya sama ada simbol ataupun logo, okey, kita kena tahu dulu apakah ciri-ciri untuk simbol dan logo tersebut. Okey, di sini cikgu senaraikan beberapa ciri-ciri. Okey, kita mulakan dulu dengan ciri-ciri untuk simbol. Okey, yang pertama, menyampaikan mesej melalui gambar. Okey, ataupun imej. Okey, yang kedua, rupa mewakili maklumat secara ilustrasi. Maksudnya rupa tu dia olah okey dalam bentuk ilustrasi. Okey, representasi gambar alam semula jadi atau objek buatan manusia. Okey, seperti yang contoh cikgu bagi sebelum ni. Okey, yang seterusnya, bentuk objek dipermudahkan tetapi sifat asal objek masih dikekalkan. Okey, dan yang terakhir, simbol ni ciri-ciri dia untuk menyampaikan mesej tanpa teks. Seterusnya kita akan lihat pula ciri-ciri logo. Okey, yang pertama, berdasarkan gabungan rupa bentuk dan juga huruf. Okey, gubahan singkatan yang mewakili sesuatu. Macam cikgu sebut tadi, mewakili sesebuah syarikat. Okey, boleh mengandungi tulisan dan gambar. Okey, logo juga menyampaikan mesej merentas bahasa dan bangsa. Maksudnya logo ni kita boleh guna satu dunia. Maksudnya logo tu kalau kamu guna dekat Malaysia, logo yang sama kita guna di London contohnya, masih lagi orang boleh faham. Okey, dan yang terakhir, menggunakan rupa mudah sesuatu objek. Okey, sampai setakat ini sebenarnya kita dah pun sentuh tadi ke definisi, kemudian jenis-jenis simbol dan logo, serta yang terakhir sekali kita dapat jelaskan ciri-ciri simbol dan logo. Okey, maksudnya kita dah pun capai standard pembelajaran hari ini. Jadi kita akan buat sedikit latihan formatif untuk menguji kefahaman kamu. Okey, kita lihat dulu yang pertama. Okey, namakan jenis reka bentuk grafik di bawah. Okey,
kamu kenal pasti gambar-gambar yang cikgu bagi dekat bawah ni. Okey, sama ada ia simbol ataupun logo. Seterusnya kita lihat soalan yang kedua. Apakah sumber ilham yang menjadi idea utama bagi simbol yang digunakan dalam logo Shell? Okey, kamu tengok ada gambar logo Shell dekat bawah. Okey, A, daun, B, kipas, C, kerang dan D, matahari. Soalan yang terakhir. Okey, manakah yang menerangkan tentang simbol? Okey, A, mewakili sesuatu pertubuhan. B, olahan yang rumit dan pelbagai. Okey, C, menggunakan warna yang minima. Dan D, mempunyai reka bentuk paksi simetri. Okey, itu saja perkongsian cikgu untuk hari ini. Semoga berjumpa lagi di dalam kelas yang akan datang dan semoga ianya bermanfaat. Okey, bye.